Di dalam stadium kita bersaudara. Ayo kita sokong Red Warriors, semangat membara, menyanyi bersama. At least kita mampu untuk pergi ke Super. Maksudnya at least baki 6 perlawanan yang saya masuk ni, mudah-mudahan ada baki lagi 5. Kalau boleh 5-5 ni kita try nak menang. Tapi yang penting tak kalah. Mungkin saya akan tukar atau buang mereka. Sebab pada saya, you kena perform. Because sebagai owner baru, pemilik baru, saya nak mereka perform. Tak perform, saya rasa berapa saya nak simpan. Bayar gaji mahal. Kau nak gaji RM50,000, kau nak gaji RM30,000. Majoriti semua besar gaji. Tapi kau tak perform takkan aku nak bayar kau mahal. Pada saya, it's a performance base. Sebab kita punya gaji kat kelab Kelantan, kita bukan ada income banyak, tapi gaji mahal-mahal. So kalau gaji mahal, kau kena perform. Memang dulu sekolah pun wakil sekolah main bola. Jadi bola saya nampak Johor JDT kan, ada pembangunan bola sepak daripada TMJ semua saya nampak. So saya rasa kenapa negeri lain tak ada pembangunan. Jadi kat situ saya rasa benda ni kita kena bawa ke tengah. Maksudnya ada individu-individu yang memang betul dia bercerita bola tu, memang dia minat bola. Dan bila perswastaan tu berlaku, saya nampak tu sebagai satu peluang dan ruang untuk saya mengemudi ataupun memiliki pasukan bola sepak sendiri. Maksudnya memang itu impian kita, impian saya lah. Latih tak masuk. Patut menang tapi tak tahu main import tu kaki dia mungkin tak tahu lah. Rasa macam aku tendang aku boleh score. To straight to the point lah. Because kau kita bayar mahal, tapi kalau kau tendang tak betul, baik kau ambil lokal. Kau patut menang lah. Tapi seri tu tak boleh. Sebab seri tu pada saya kalah. Sebab kita tinggal baki 6. Bagi kalau kita masuk Super, kita kena menang lah. Misalnya, yelah, you main kena betul-betul lah. Sebab saya owner baru, jadi saya nak nampak benda baru lah. Betul lah. Takkan nak cerita sebelum ni gaji tak dapat. Jadi bila gaji tak dapat tu ada alasan. Tapi sekarang gaji kita dah bagi dan berterusan, insyaAllah tak ada masalah untuk kita bagi on time. Kebajikan pekerja, maksudnya saya akan pastikan kebajikan pekerja tu diorang dapat hak, diorang dapat EPF dapat, SOSO dapat. Jadi kalau semua tu saya penuhi, dia tak boleh penuhi permintaan saya, maka kenapa kau bersama dengan Kelantan FC? Tahap macam ni untuk ambil bola. Okay, first kali saya bukan nak publicity, tu saya kena tegaskan. Kalau boleh saya ni nak pakai topeng semua datang ini. Maksudnya dia orang tak kenal lagi. Saya tak perlukan publicity. Betul. Dan saya tak nak publicity. Kalau boleh terus terang, saya tak nak pun. Kalau boleh terus terang, saya kalau nak pakai topeng sebenarnya. Nak pakai topeng, memang tak kenal. Semua dah tahu tentang saya punya plan untuk roadmap untuk ke IPO. Dengan valuation 1 billion tu, ada yang pandang sinis dengan saya. Saya suka. Sebab saya suka dengan orang pandang sinis kat saya. Bila saya nak ambil alih pasukan Kelantan ni, ada orang kata saya nak publicity. Dalam hati saya kata kau tunggu. Aku bukan main-main ni. Aku bukan main-main. Saya bukan jadi main-main. Sebab saya kalau cakap saya buat. Jadi kita katakan sesuatu, kita kena pastikan dia dikotai. Apabila kita tak kota, maka tidak ada trust, maka tidak ada bisnes. Lawan dengan Kelantan memang best. Sebab pertemuan dua pasukan ni dia memang cantik. Jadi Kelantan satu-satunya fanbase yang besar. Jadi kalau Kelantan ni tiba-tiba Amawi masuk M3, hilang seri lah. Saya cakap gini lah, kau main bola kat Malaysia, kau tak ada pasukan Kelantan masuk, betul, macam seri tu hilang. Betul. So seri ni penting. Kelantan tu tak menjadi sekarang ni. Saya sabar. Kau tunggu nanti. Kau bagi aku masa sikit. Kalau jadi ni lama. Tak lama. Kan insya-Allah. Aku bawa Messi masuk nanti yang ibarat macam itulah kan. Kalau kita tak dapat bawa, kita lahirkan Messi Malaysia. Betul. Maksudnya Kelantan mempunyai bakat-bakat yang besar. Kelantan punya orang ramai yang main bagus-bagus. Kau main bagus, aku bagi kau saham. Kau main bagus, aku bagi kau saham dalam pasukan tu. Saya nak jumpa Mardi punya orang. Mungkin saya nak bincang untuk saya pajak Padang tu. Mungkin untuk tempoh 30 tahun, at least 15-30 tahun. Untuk saya buatkan pusat latihan yang setanding JDT. Maksudnya pusat latihan tu kalau tak standing, tapi nampak macam seolah-olah saya benchmarkkan JDT, sebab JDT yang terdekat dengan kita. Supaya image tu bagus sikit, keselesaan, maksudnya yelah kalau tempat cantik kita main pun bersungguh lah sikit kan. Jadi kalau mungkin ada mana-mana warga Kelantan yang ada tanah yang cantik untuk diwakafkan ke, ataupun mungkin nak JV dengan saya, mungkin saya berusaha hati untuk kita laksanakan benda ni secepat mungkin. Dan saya nak buat benda training dan juga untuk sains sukan sebab Liga Perdana. Jadi bersedia? Tak ada masalah. Ada juara juga kat situ. Maksudnya pada satu liga, bukan liga cak ayam. Tapi saya kata kau ada baki 5 perlawanan ni,
kau perform kan. Bawa best main kat Liga Super, betul lah. Saya pesan kepada pemain sedia ada, saya nak kekalkan dia orang. Saya nak kekalkan semua pemain yang ada. Tetapi dengan satu syarat. Syaratnya dia perform baki 5 ni. So kalau Cik Lah ni dia memang betul-betul fighter. Maksudnya dia betul-betul jiwa bola. Dia saya nampak dia serius, dia committed pada saya, dan dia diharapkan supaya tak ada buki datang jumpa. Jadi pada saya kata kita kena make sure player-player kita bebas daripada buki, dan kita mungkin nak kerjasama dengan SPRM untuk dah plan structure tu, iaitu sebanyak 30% saham kita akan dilute, kita cairkan kepada peminat dan juga penyokong Kelantan. Kalau penyokong Kelantan tak nak ambil, baru kita bagi kepada orang luar, kepada penyokong Kelantan dan IC Kelantan. Stadium tu bukan milik saya. So kalau milik saya tukarkan colour yang sesuai. Merah sebab pada saya tu stadium milik Perbadanan Kelantan, Stadium Kelantan. Jadi pada saya, daripada saya buat stadium untuk mungkin kos sampai 100-200 juta untuk for the bintang, jadi pada saya duit yang saya ada tu saya buatkan untuk sains sukan tadi tu. Pada pembangunan pusat latihan itu lebih utama. Semua pemain-pemain bagus akan semua bercita-cita besar nak pergi JDT. InsyaAllah lepas ni semua bercita-cita nak pergi tempat saya. Sekarang ni kita kena berani bagi peluang kepada yang baru. Sebab macam contoh industri bola sepak, ada macam saya terus terang saya baru. Jadi pada saya kenapa tak cuba orang baru? Kenapa tak cuba orang baru? Yang lama-lama ni diorang jadi coach, assistant coach lah. So jadi kita target sebelum hujung tahun ni, saya target dalam bulan 11, lewat bulan 12 kita dah selesai semua hutang 68 juta tu. Nak lancarkan ni burger stadium tu. Kalau nak buat untuk stadium ni, kalau nak buat burger special edition ni, nama dia Burger Stadium. Kepada semua penyokong Kelantan, saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih banyak lah. Dan kepada semua yang peminat-peminat bola sepak tempatan pun saya nak ucapkan terima kasih. Sebab kenapa? Sebab because you all semua boleh terima perubahan. Kalau boleh semua kelab-kelab bola sepak set up satu SPV, set up satu syarikat yang mana hak penyiaran itu adalah di bawah kelab. Maksudnya kelab. Harap Kelantan, penyokong Kelantan bersabar, dan insyaAllah kita akan lebih hebat daripada JDT. Itulah impian saya. Maksudnya you mesti ada impian, benda-benda yang besar yang dikalahkan. Jadi pada saya tak ada benda yang mustahil lah. Maksudnya bukanlah saya kata JDT tu akan tumbang. JDT mungkin kekal, tapi kita nak perlu persaingan. Sebab kalau tidak ada persaingan, dia jadi boring, babe. Kalau maksudnya match berlangsung je, pada tahulah JDT menang. Bukan pada semua mata dunia, Kelantan pun juga punya kebanggaan. Kelantan Darunain di jiwaku. Semangat kami tak pernah